Salam guys, semua balik di sini. Hari ni aku dah tak tahu dah hari keberapa dah kita punya Movement Control Order ataupun MCO. Hari ni dah 26 bulan. So sepatutnya MCO ni akan dijadualkan tamat pada 31 Mac ni lah. Tapi semalam Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan yang mana ianya akan dilanjutkan lagi sehingga 14 April 2020. So another 14 days lah. So tujuan aku saja nak buat video ni just nak rant lah, untuk meluahkan apa yang aku rasa. Aku rasa tak perlu lagi dah aku nak cerita yang kita perlu jaga kita punya keselamatan, kita perlu menjaga kita punya kebersihan, basuh tangan. Aku rasa by this time korang semua pun mesti dah fully aware tentang benda ni. Just aku lately sejak 2-3 hari ni aku banyak memikirkan implikasi impak MCO ni terhadap ekonomi Malaysia lah. Walaupun tak sampai lagi 2 minggu daripada tarikh asal tu, maksudnya tak sampai lagi 31 Mac, kita boleh nampak yang ramai rakyat Malaysia yang telah dibuang kerja ataupun dicutikan tanpa gaji, ataupun dipotong gaji. So dekat situ kita boleh nampak yang mana pendapatan untuk isi rumah tu dah tak sama seperti dahulu lah. So aku banyak memikirkan nasib mereka-mereka yang terjejas lah. Aku Alhamdulillah buat masa sekarang masih lagi okey. Tapi yes, kita kena be realistic. Kalau benda ni berlarutan dengan lebih lama, which is aku dapat rasa yang ianya akan berlarutan, ada logiknya yang mana mungkin syarikat aku pun tak mampu nak bertahan, dan mungkin come to the worst, akan dipotong gaji ataupun dibuang kerja. Kita tak tahu macam mana in future kan. But dengan penambahan 14 hari ni, apa yang aku boleh concludekan yang mana MCO yang phase 1 tu tidak berjaya lah. Kerana kita boleh nampak graf untuk mereka-mereka yang dijangkiti wabak COVID-19 ni masih lagi tinggi, masih lagi meningkat naik. Graf masih lagi belum landai. So ini bermakna incoming 2 weeks ni, sampai 14 hari bulan ni, kes untuk mereka yang terkena wabak 19 ni akan merebak dengan lebih tinggi lagi lah. So disebabkan peniaga-peniaga dah tak boleh berniaga, pekerja-pekerja tak boleh bekerja, dan mostly ada yang bekerja dari rumah. But aku okay untuk mereka yang dapat bekerja daripada rumah, macam aku, macam korang semua yang mana dapat bekerja daripada rumah tu, Alhamdulillah. Maknanya kita masih lagi mampu untuk bernafas, masih lagi mempunyai kewangan untuk kita survive for the coming months lah. But itulah, aku banyak memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka-mereka yang mungkin terjejas lah dengan MCO ni. Kadang-kadang tu ada juga perasaan marah. So aku perlu akui, aku manusia biasa. Kadang tu rasa marah jugalah. Rasa marah dengan segelintir, bukan semua, tapi segelintir antara rakyat Malaysia yang mengambil enteng tentang perkara ni. So maknanya walaupun Movement Control Order ni dibuat, masih lagi keluar petang-petang, berjalan-jalan macam seolah tak ada apa-apa yang berlaku. Masih lagi hari-hari pergi pasar, ramai-ramai berkumpul. Aku tak faham, aku tak tahu sama ada mereka faham ataupun tidak. But aku assume yang mereka tak faham lah yang apa sebenarnya COVID-19 ni, dan adakah benda ni serius ataupun tidak. MCO ni dibuat adalah untuk membantras supaya masalah penyebaran COVID-19 tu boleh dikontrol, maknanya boleh dikawal. So contoh let's say, aku bukan nak doakan ke apa ke, contoh lah, macam contoh kita ambil contoh aku lah. Let's say kalau aku terkena jangkitan COVID-19, aku tak tahu lagi. Sebab jangkitan COVID-19 ni dia ambil masa yang agak lama untuk kita tahu sama ada kita akan kena ataupun tak. So maybe 14 hari yang lepas aku ada berjumpa dengan orang yang ada COVID-19 ni. So aku bersalam dengan dia ke, atau aku ada kontak, berborak-borak dengan dia dekat-dekat. So after bila dibuat Movement Control Order ni, so bila kita kuarantin di rumah, so bila aku kuarantin di rumah,
Let's say lepas 14 hari aku positif COVID-19. So bila aku positif COVID-19, orang yang akan terjejas, yang akan terkena jangkitan ni family aku je lah. So mungkin anak aku ataupun isteri aku, so yang dekat rumah aku lah. So disebabkan aku duduk di rumah saja, aku tak ada pergi mana-mana, aku tak ada berinteract, aku ada buat social distance dengan orang lain. So tak ramai yang akan tak terkena dengan penyebaran COVID-19 ni. So aku dan family aku saja. So sebab itulah kita kena buat self quarantine, sebab kita tak tahu siapa sekarang ni yang membawa COVID-19 tu. Kita tak tahu. So aku rasa korang pun dah tahu lah semua benda ni kan. So aku tak tahu kenapa aku explain lah. But aku sangat risau kalau after 14 April ni kerajaan memutuskan untuk menambah lagi untuk menambah lagi 14 hari lagi, sebenarnya sampai hujung bulan April. So ini bermakna kita akan berada dalam movement control order ni selama 6 minggu lah, sebulan lebih. So bila ditambah lagi, ada dua lah yang aku nampak. Satu is kita akan masuk ke fasa 3, yang mana kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia mungkin dah tak mampu dah mengawal dah dengan penyebaran wabak ni, and hospital akan dipenuhi dengan orang yang positif COVID-19. Katil-katil hospital takkan cukup, equipment tak cukup, staff tak cukup, and jumlah kematian akan meningkat. So akan lagi ramai yang akan meninggal dunia disebabkan yes, kita tahu kan COVID-19 ni kalau kau kena, kau akan ada masalah pernafasan. So kau perlukan mesin untuk bantu kau bernafas. So kalau mesin tu tak cukup, so pada masa tu doktor mungkin akan buat keputusan, okey, dia akan pilih sama ada dia akan pilih siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. So dekat sini aku tiba-tiba aku macam jauh sangat, aku macam deep sangat lah fikir. Aku terfikir macam let's say kalau pada masa tu mungkin parents, kita punya parents ke kan, so mungkin doktor akan pilih orang lain instead of parents kita untuk hidup ke. So ataupun dia pilih siapa, mungkin family kita, bukan family kita yang akan dapat bantuan. So agak sedih lah kat situ kalau kita sampai ke fasa 3 tu. Kemudian yang keduanya, aku risau jugalah kalau let's say dilanjutkan lagi, peniaga-peniaga akan lebih ramai lagi peniaga-peniaga yang akan lingkup, yang akan tutup. So bila tutup, perniagaan tutup, pekerja-pekerja pun akan dibuang kerja, and akan ramai yang menganggur, ramai yang tak mampu nak menyara keluarga, ramai yang mungkin tak dapat nak makan yang cukup. So isi rumah akan kurang, duit tak cukup. Sebab kita faham kita ada komitmen bulanan yang kita perlu langsaikan. Contohnya dari segi sewa rumah, bil air, bil elektrik, makanan, insurans, dan banyak lagi. Bergantung pada korang lah, ikut pada korang punya keperluan. And adakah kita dah bersedia sebenarnya untuk menghadapi benda ni? Macam aku sendiri, jujur cakap, aku kalau benda tu berlaku, aku tak tahu sama ada aku bersedia ataupun tak. Simpanan tak ada, apa tak ada. So benda ni memang merisaukan aku lah. Sebab yalah, aku ada keluarga kan, aku ada isteri, aku ada anak-anak. So benda ni sangat menakutkan and sangat merisaukan. But kita kena tetap berdepan dengan benda tu kalau jadi. So rakyat Malaysia, untuk korang-korang yang disiplin, yang mengikut seruan kerajaan untuk membuat self quarantine, aku memang sangat-sangat berterima kasih. Korang memang hebat. So kita sama-sama berusaha untuk membantras benda ni daripada membantras COVID-19 ni daripada merebak dengan lebih kuat lagi. Kita cuba sedaya upaya untuk melandaikan graf, maksudnya mengurangkan orang yang berjangkit. Kita kena usahalah. Aku faham ada setengah orang, kadang jujur cakap aku pun ada rasa macam marah juga dengan setengah orang yang macam aku cakap tadi, mengambil endah benda ni, yang masih lagi keluar berjalan, yang masih lagi tak patuhi undang-undang yang disediakan,
yang diperintah. Tapi aku tahu itu adalah segelintir je, walaupun aku tak tahu, itu mungkin itu bukan tugas aku untuk menasihat, sebab itu adalah tugas anggota polis dan anggota tentera kita, biar dia orang buat kerja. But kita sendiri, kita kena mainkan peranan kita lah. So jagalah kesihatan korang. Kalau korang rasa macam stres ataupun korang rasa macam banyak masalah, fikir banyak masalah, kita kena fikir satu Malaysia sekarang mempunyai masalah yang sama. Boleh kata majoritinya akan mengalami masalah yang sama. So benda ni kita kena hadapi bersama-sama. Kita kena sentiasa positif lah. Kita kena sentiasa positif, so that kita dapat sama-sama menyelesaikan masalah ni, mengawal masalah ini. Dan harap kita takkan jadi seperti negara luar, contohnya macam Italy yang memang dah terlampau teruk sampai tak boleh nak dikawal dah. Hopefully kita takkan sampai ke arah tu lah. Okay guys, so itu saja aku punya rant untuk hari ni. Jaga korang punya social distancing, jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan orang. Basuh tangan, jaga kesihatan korang. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.